Assalamualaikum and welcome to Shah Shares. Okay, in this video I'm going to tell you about one of the most famous criminals in Malaysia, which he is famous up till this day, and his name is Botak Chin. Okay, so basically Botak Chin ni, nama penuh dia ialah Wong Swee Chin dan dia dilahirkan pada 3 April tahun 1951. So kebanyakan orang Malaysia berfikir bahawa nama Botak Chin tu sebenarnya dihasilkan daripada perkataan botak. Namun rupa-rupanya nama Botak Chin tu dihasilkan daripada 3 perkataan Hokkien, iaitu Bo, Tak dan Chin, di mana Bo maksudnya tiada, Tak maksudnya kerja, dan Chin pula maksudnya Cina. Ayahnya yang merupakan seorang pesara Jabatan Kereta Api bertanggungjawab dalam menghantarnya ke sebuah sekolah jenis kebangsaan Cina di Sentul untuk mendapatkan pelajaran yang wajib, dan kemudiannya dia further studies dia ke sebuah sekolah Inggeris. Namun dia berhenti bersekolah pada usia 15 tahun. Sebenarnya kan kalau dia stay kat sekolah Inggeris tu, ada kemungkinan besar bahawa masa depan dia mampu boleh jadi lebih hebat daripada apa yang dia fikirkan. Tapi disebabkan masalah kewangan keluarga dia time tu, dia berhasrat untuk berhenti sekolah untuk mencari rezeki untuk family dia. Dalam kata lain, meringankan beban keluarga dia. So pada usia yang muda, Botak Chin telah bekerja sebagai seorang pembantu di Pasar Borong di Jalan Tun Ismail selama 1 tahun, dan disitulah tempat dia menuntut ijazah jalanannya. Kawasan pasar tu menjadi tempat di mana dia dapat berkenalan dengan orang-orang baru, maksudnya dia dapat new contacts. Disitulah juga dia kenal kegiatan jenayah, dan disitulah dia sering didekati kumpulan-kumpulan kongsi gelap, sehingga ke suatu tahap dia dibelasah oleh kumpulan kongsi gelap tersebut hanya kerana tidak membayar wang perlindungan. Ni aku rasa macam KL Gangster kan. Movie KL Gangster tu ambil sedikit cerita daripada Botak Chin. Disebabkan peristiwa yang menyakitkan hati itu, dia nekat untuk mempelajari ilmu martial arts dengan sebab untuk mempertahankan dirinya serta untuk mempertahankan orang-orang miskin yang sering dianiaya. Dan atas sebab niatnya itu, dia digelar sebagai Robin Hood Malaysia. Tapi tak lama selepas itu, dia mula join sebuah kumpulan kongsi gelap. Dan kumpulan kongsi gelap pertama yang dia sertai bernama Gang 360. Dalam grup ni, dia jadi lebih matang dan lebih berani. Malah lebih berani berbanding budak-budak seusia dia time tu. Sebab dia selalu bergaul dengan orang-orang yang lebih tua berbanding dirinya sendiri. Selepas ibu Botak Chin meninggal, Botak Chin jadi semakin liar, sehingga ke tahap dia mula melakukan jenayah-jenayah seperti mencuri, mengugut, dan yang paling teruk, merompak. Bukan hal ini terjadi disebabkan kekurangan kasih sayang oleh ibunya selepas ibunya telah tiada, dan disebabkan oleh pengaruh hebat kawan-kawannya itu. Dan perkara ini jadi lebih parah apabila Botak Chin ada suatu hasrat, ada suatu cita-cita untuk melakukan jenayah yang menggunakan senjata api. Perompakan pertama yang dilakukan oleh Botak Chin ialah pada tanggal 19 April tahun 1969. Pada time tu, Botak Chin tak ada senjata dia yang sendiri. Maksudnya dia tak ada senjata dia lagi time tu. Tapi disebabkan kawan-kawan dia memang ada pistol, so rompakan tu memang berhasil. Setelah Botak Chin memperoleh senjata pertamanya, iaitu sebuah pistol 22 revolver, Botak Chin berhasrat untuk menubuhkan kumpulannya yang tersendiri. So senang cerita, ikan kecil ni mula nak jadi jerung. Dan antara syarat-syarat grup dia, dan syarat-syarat ni memang unik gila. First kali, tak ada seorang ahli dalam grup dia yang dibenarkan untuk mengambil dadah. Dan mana-mana ahli grup dia tak boleh menindas orang-orang yang miskin. Kalau ada mana-mana ahli yang menderhaka dengan perintahnya itu, dia tak ada agak-agak langsung untuk membunuh ahli tersebut. Setelah tertubuhnya kumpulan ini, Botak Chin berjaya melakukan 8 rompakan dalam masa beberapa bulan sahaja. Jenayah yang telah dilakukan oleh mereka ni akhirnya telah menimbulkan clue kepada pihak polis bahawa Botak Chin merupakan dalang dalam segala jenayah rompakan yang berlaku di sekitar Kuala Lumpur. Pada September 1969, Botak Chin dan kumpulannya telah tumpas di tangan pihak polis, dan kumpulan ini telah disbanded dengan serta-merta. Dengan segala bukti dan maklumat yang ada, Botak Chin telah didapati bersalah dan dikenakan hukuman penjara selama 7 tahun. Tetapi disebabkan kelakuan baiknya dalam penjara, dia telah dibebaskan lebih awal pada November 1973. Setelah keluar dari penjara, Botak Chin berazam untuk meninggalkan dunia jenayahnya itu dan mula untuk mencari rezeki dengan cara yang halal, iaitu cara yang baik, dengan menjadi seorang peniaga sayur. Namun begitu, dia tak sanggup untuk hidup dalam kesusahan, dia tak sanggup untuk hidup dalam keadaan yang miskin. So dia berhasrat untuk kembali semula kepada dunia jenayah.
Tetapi kali ini dia nak membina kumpulan gangster dengan ahli-ahli yang boleh dipercayai. Jadi pada April tahun 1975, Botak Chin telah menubuhkan sebuah kumpulan Samseng dengan ahli-ahli yang baru, iaitu Pang Ko Chai, Seh Chai dan Ah Wong yang juga pernah menjadi banduan penjara. So sebelum diorang mula melakukan jenayah, Botak Chin ada suatu rancangan, iaitu dengan mendapatkan senjata api di negara Thailand. Berbekalkan senjata yang mereka ada, pada 2 Jun 1975 mereka melakukan rompakan yang pertama di pusat perjudian haram di Sentul dan berjaya kutip sebanyak RM5,800. Dengan duit rompakan tu, dia pergi semula ke Thailand untuk membeli 8 senjata api dan 100 butir peluru. Botak Chin juga telah menjadikan sebuah kawasan lapang sebagai area untuk berlatih dalam berlatih tembakan. Maksudnya diorang nak menembak kat sebuah kawasan lapang dan mereka targetkan anjing-anjing liar di kawasan itu sebagai sasaran tembakan mereka. Kemudian ni pada 20 Julai 1975, kumpulan tersebut telah merompak sebuah bank di Jalan MB dengan modal yang mereka pegang tu. Dan mereka berjaya kutip sebanyak RM95,000, di mana hasil-hasil tu diagihkan supaya dapat RM25,000 seorang. Dan dengan duit tersebut, mereka beli sebuah kereta Datsun untuk memudahkan proses merompak diorang tu. Kemudian ni mereka buat rompakan yang ketiga di sebuah kuil Cina di Jalan Kolam Air, di mana mereka hanya mensasarkan pemain-pemain mahjong di kuil Cina itu sahaja. Dan mereka dapat hasil sebanyak RM10,000 daripada rompakan tersebut. Kemudiannya, banyak gila kemudian kan, pada 26 Oktober tahun 1975, diorang telah melakukan rompakan yang paling gila, iaitu melarikan sebanyak RM218,000 selepas menembak seorang pegawai keselamatan yang mengangkut wang di kelab lumba kuda. Kumpulan ini telah mengagihkan hasil duit itu sebanyak RM40,000 seorang. Dan dengan duit tersebut, Botak Chin pergi semula ke Thailand untuk membeli lagi senjata api berserta dengan bom tangan dan 1,000 pucuk peluru. Pucuk peluru ke buah peluru ke butir peluru, aku lupa dah weh. So dalam usaha untuk membanteras grup tu yang makin melia, Deputy Superintendent S. Kulasinggam selaku Timbalan Ketua Siasatan Jenayah Kuala Lumpur telah diberi tanggungjawab untuk memburu Botak Chin. Dan untuk pengetahuan korang, sepanjang perkhidmatan S. Kula dalam jawatan tersebut, dia telah berjaya menumpahkan sebanyak 25 sindiket kongsi gelap di kawasan Kuala Lumpur. Pada 22 November tahun 1975, Botak Chin telah menjadikan S. Kula sebagai target dengan melepaskan sebanyak 18 das tembakan yang berhenti di lampu isyarat Jalan Davis Jalan Perkeliling. Beberapa das mengena S. Kula sehingga menyebabkan beliau patah tulang rusuk serta menghancurkan organ hatinya, dan satu peluru telah mengena pada bahagian paru-parunya. Namun S. Kula sentiasa berpegang kepada slogan, iaitu pantang maut sebelum ajal. So setelah 3 bulan S. Kula dirawat, S. Kula akhirnya kembali untuk menumpaskan kumpulan Botak Chin ini. Pada malam 16 Februari tahun 1976, pihak polis telah berjaya mengesan kumpulan Botak Chin di sebuah kilang papan di Jalan Ipoh, Kuala Lumpur dan telah mengepung kumpulan tersebut. Pada ketika itu, ada sebuah kereta Mazda yang dinaiki oleh 3 orang lelaki, termasuklah Botak Chin yang bersenjata api. Botak Chin, Pang Ko Chai dan Ah Kiong berada dalam pejabat pada ketika itu, manakala ahli-ahli yang lain berkawal di luar kilang tersebut. 4 pasukan polis telah menggempur masuk ke dalam kilang papan tu sehingga menyebabkan berlakunya pertempuran antara polis dan juga kumpulan Botak Chin ni. Dan dianggarkan bahawa pasukan polis telah melepaskan sebanyak 500 das tembakan dalam kilang tersebut berserta dengan gas pemedih mata. Hasil pertempuran tersebut, Pang Ko Chai dan Ah Kiong telah terkorban, manakala Botak Chin pula cedera ditembak di kaki dan tangannya, lantas memaksanya untuk menyerah diri kepada pihak polis. Setelah 1 tahun Botak Chin ditahan, dia menjadi orang tertuduh yang pertama didapati bersalah atas tuduhan mempunyai senjata api dan peluru mengikut Akta Keselamatan Dalam Negeri ataupun secara ringkasnya dikenali sebagai ISA, yang membawa maksud Botak Chin akan dikenakan hukuman mati mandatori. Botak Chin telah membuat rayuan hingga ke peringkat Privy Council supaya kes terhadapnya digugurkan dan agar dia tak dikenakan hukuman mati tersebut. Jadi rayuannya diterima dan dia dibicarakan semula pada 1 April tahun 1980. Namun pada 16 Mei 1980, Botak Chin tetap didapati bersalah dan segala rayuannya termasuklah ke tahap Mahkamah Persekutuan dan juga Lembaga Pengampunan tidak diterima langsung. Akhirnya Botak Chin terpaksa redha bahawa dia akan mati. Pada Fajar 11 Jun 1981, Botak Chin telah dihukum gantung sampai mati di penjara Pudu. So kesimpulan dalam video ni ialah niat takkan menghalalkan cara,
Tak kisahlah sebaik mana pun niat kau, tapi kalau kau mencederakan orang lain semata-mata untuk menjalankan niat kau tu, kau tetap bersalah. So thank you so much for anyone who's watching this video and anyone who's listening to this video. InsyaAllah more videos to come. Keep on liking, sharing and subscribing to Shah Shares, okay? Assalamualaikum.